Terima kasih kerana setia bersama kami di MHI. Kita masih lagi bersama dengan Farah, Laili dan juga Puan Rosmawati Zainal daripada Raudatus Sakinah, bangkit dari sisi gelap. Tadi kita berbicara berkenaan dengan bagaimana mereka terjebak dengan dunia. Ada yang cinta ikhlas terhadap teman lelaki, ada yang cinta kerana material. Mungkin Sofia dan juga Hanif ada soalan yang ingin mungkin saya nak mulakan dengan Laili terlebih dahulu sebab perwatakan Laili ni sekarang ni ibarat role model juga kepada adik-adik yang berada dalam Raudatus Sakinah. Kekuatan itu saya kira sesuatu yang sangat sukar. Tapi sebenarnya apa turning point ataupun sesuatu yang berlaku kepada Laili sendiri sehingga menjadi sangat kuat sekarang ni? Okey, untuk keluar, untuk menjadi alumni itu memang sangat satu cabang lah. Tapi untuk kekal bersama dengan Raudatus Sakinah, membantu untuk membimbing adik-adik ni, bagaimana sebenarnya istiqomah itu datang dan juga kekuatan itu datang sekarang? Kekuatan yang datang daripada saya itu, apa yang wadah-wadah ajar, kita cuba untuk teruskan buat juga. Walaupun benda itu susah. Dia macam sekali kita tinggal, kita akan lupa semua benda tu. Okay. Sebab macam saya pernah lah dengar, contoh, kalau kita dah mula-mula solat, lama-lama kita suka solat tu. Tapi bila kita dah mula-mula cuba untuk lambat-lambatkan solat, lama-lama kita akan jadi malas nak solat terus. So untuk kita jadi macam mana yang kita dah dididik, dibimbing dekat RS tu, kita buat juga kat luar. And then sebab RS kan dia bukan ubah saya saja, dia ubah juga dengan family saya. Jadi bila kita keluar tu, environment kita tu sebenarnya sangat penting. Sebab kalau environment kita tu sekeliling tu tak berubah, kita akan jadi benda yang sama. Sebab kita ni bukanlah kuat sangat pun, mana pun manusia kan. So bila kita cuba untuk istiqomah dengan apa yang saya dah belajar tu, and then keluarga pula membantu, and saya pula dapat kawan-kawan yang baru-baru, alumni semua pun kontak balik kan. So dari situ kita orang dapat kekuatan yang dari segi semua alumni itu bergabung semua. Dari situlah saya dapat. Boleh saya tanya kepada Umi? Macam Laili dia sebutkan tadi, antara elemennya adalah bila dah selesai tu dia pulang ke pangkuan keluarga dan sebagainya. Jadi sokongan keluarga penting. Umi pun dah sebutkan. Jadi kita boleh melihat menjaga mereka di Raudatus Sakinah, tetapi bagi keluarga ini, mungkin bagi mereka yang mungkin rasa kekecewaan, mungkin tak tahu nak handle macam mana perasaan mereka sebagai ibu bapa pula. Bagaimana Umi mendekati mereka dari sudut itu untuk mereka memberikan sokongan buat mereka yang memerlukan ni? Okey, sebenarnya itulah sebabnya setiap kali kami ada proses perbincangan dengan keluarga banyak kali. Kalau ada isu yang critical raise, kami akan panggil keluarga, datang kita bincang. Kita tengok rupanya daripada anak kita dapat tahu mak ayah pun tak solat, mak ayah begini, mak ayah not talking to each other. Semua benda tu daripada anak. So bila kita dapat benda-benda macam ni, kita panggil, kita kata kita bincang. Kita kata macam mana anak ni akan meneruskan perjuangan yang menghijrahkan diri. Mak ayah pun tak boleh buat sekarang. So we have to change. Kalau tak boleh nak change sekarang ni, bila? Dia bukan ada anak seorang, ada anak-anak yang lain. Macam mana anak-anak yang lain tu nak look up kepada anak ni? Mak ayah pun dia orang tak boleh nak bina diri. Ada tak golongan ibu ayah ni yang menentang, tak payah nak bantu saya, bantu anak saya sudah? Ada tak? Tak boleh terima teguran. Ada, tapi kita tetap tegur. Kita orang ni jenis yang tak berhenti menegur. Sebabnya kita rasa macam, dah letak anak dekat sini, kami pun ada hak tahu, ada tanggungjawab juga untuk menegur. So kita kata, letak anak dekat sini, nak anak jadi baik, you kena jadi baik. Kadang-kadang kena garang-garang sikit lah. Tapi garang-garang kita bukan garang-garang sebab kita tak suka, kita garang sebab kita sayang sangat. Dan yang kami paling sayang adalah anak-anak ni. Dia orang ni akan jadi siapa nanti? Dia orang akan jadi pengganti kami ni. Yang keluar nanti tak payah buka dah rumah macam Raudatus Sakinah tu. Dia orang ni keluar ramai adik-adik yang menjadikan dia orang ni role model, dan adik-adik tu pun akan bangun bersama dengan kakak-kakak yang macam ni. Farah anak bongsu daripada 7 adik-adik. Yang dalam keluarga pun ayah seorang je yang bekerja. Okay. Bila Farah melalui fasa ni kan, Farah terpaksa bagi anak yang dikandungkan kepada keluarga angkat. Dan sekarang Farah baru berusia 17 tahun. SPM pun baru nak menduduki nanti. Apakah perkara yang membuatkan Farah betul-betul rasa penyesalan yang dalam hidup dan menjadi titik
utama lah untuk Farah jadi orang yang baru? Untuk nak cakap pasal jadi orang yang baru, saya dapat guide daripada warden, kakak-kakak warden. Walaupun kita terpaksa menerima, tapi bila macam kita paksa diri kita tu, lama-lama kita akan jadi terbiasa. And orang kata benda yang tak suka tu lama-lama akan jadi suka. Lepas tu macam susah untuk menerima. Tapi untuk nak buktikan dekat family yang saya boleh, saya akan buktikan. Farah tak ada rasa apa perkara yang betul-betul menyentuh hati Farah lah. Setiap kali nak tidur kan, setiap kali pasti ada perkara yang membuatkan hati Farah tu meruntut dan macam di usia sekarang ni kan. Kalau dekat RS malam biasanya warden akan buka surah-surah. Lepas tu macam kakak warden ada ajar sebelum tidur muhasabah diri balik apa yang kita dah buat sebelum ni. Apa yang kita dah buat dekat kawan-kawan kita, minta maaf kat diorang. Lepas tu setiap malam lah akan menangis. Lepas tu bila dengar surah-surah tu macam rasa macam lembut hati ni. Itu yang diberikan dalaman secara emosi dan Ya, nak kawal emosi itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, betul. Mungkin Farah daripada awal hari itu pun memberontaknya lama. Sebab biasanya anak-anak muda ni yang usia belasan tahun ni, dia punya nak terima hakikat bahawa nombor satu, menerima hakikat dia berada kat RS tu nombor satu yang kita nak kena settlekan dulu. Kan? Tu nombor satu. Yang keduanya kita nak cerita pasal nilai dia. Tanggungjawab dia tu. Itu as we go along tu, dan kita dalam mendidik, membimbing anak-anak ni, kita akan cerita pasal nilai. Kau tahu tak sebenarnya kau ni Masya Allah, Allah bagikan peluang yang sangat best. Kau tahu tak sebenarnya orang yang bertaubat ni Allah paling sayang. Tahu tak tu? So sebenarnya sebelum ni tak tahu cerita ni, bab-bab ni. Tahu kalau kau dah buat salah ni, kau buat apa pun orang akan cakap, orang akan label kan. Tapi hari ni kita nak bagi tahu, Allah akan tutup aib kau. Kau kena bertaubat dulu. So benda-benda macam ni kita nak masukkan nilai tu sangat lamalah juga sebenarnya. Sehinggalah yang nak boleh jadi cakap macam ni, bunyi apa ni, dengar Al-Quran, sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Dia struggle. Betul. Okay. Laili dan juga Farah kan, sebab kalian masih muda. Jika satu hari nanti Allah tu berikan jodoh kan. Jadi bagaimana kesediaan kalian? Pastinya kan mental, mungkin banyak perkara yang perlu difikirkan. Kita Laili macam mana sekarang ni kan, Laili dah 21 walaupun masih panjang lagi. Kita tak tahu. Soal jodoh. Orang cakap kita just follow the flow lah. So, kalau jodoh tu sampai, sebab warden selalu pesan, kita masing-masing awal dah tetapkan jodoh. Kalau kita nak jodoh yang baik, kita kena perbaiki diri kita untuk jadi seorang perempuan yang baik. Sebab dalam Al-Quran pun kata, pezina perempuan akan dijodohkan dengan pezina lelaki. Sama juga macam kita lah, kalau kita nak jodoh kita baik, kita kena jadi baik juga. Sebab jodoh kita tu macam cerminan diri kita. So kalau nak cakap soal jodoh tu, mesti kita orang yang dari, kalau macam dulu saya lagi suka pandang dari segi harta dia kerja apa, dia bawa kita apa, macam tu. Tapi dari sekarang ni saya lagi fikirkan okey, dia solat dia tu jaga ke tidak. Kalau boleh, macam saya pun tak adalah pandang sangat dari segi bab agama kan, so dia boleh ajar kita, bimbing kita dari segi situ. Farah? Kalau soal jodoh tak ni lagi, tapi fokus untuk belajar. Alhamdulillah. Dan lepas ni nanti nak ambil SPM kan. Seharusnya Farah sampai 15 bulan, maknanya tarikh yang perlu berada di RS Umi? Minimal 15 bulan, tapi tahun ni dia ambil SPM. InsyaAllah dia akan ambil SPM dekat di sekolah berdekatan dengan kami lah. Umi, saya kerap mematikan reaksi Umi setiap kali kedua-dua ni berbicara, seperti ibu yang sangat berbangga dengan bangga. Oh, Masya Allah. Sikit lagi nak menangis tu, saya percaya tu. Tapi saya satu persoalan buat Umi lah. Sebab tadi kita bicara dengan Datuk Dr. Halina, juga mengatakan mengenai mekanisme yang sangat penting adalah pendidikan bermula dari rumah. Mereka ini mungkin sangat bertuah dan mendapat rahmat apabila dibukakan jalan untuk Raudatus Sakinah. Tapi bagi saya percaya banyak lagi kes di luar sana yang hampir sama juga. Tapi
tidak ada peluang sebegini untuk dididik. Bagaimana sebenarnya untuk mereka ni kembali mengumpul kekuatan? Apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sekiranya berdepan dengan masalah sebegini? Itulah sebenarnya Umi beberapa kali pernah mencadangkan mak ayah kena berterus terang dengan anak-anak. Anak-anak kena berhadapan. Walaupun situasi itu sangat getir, sangat sulit, kena berhadapan. Dan kena berterus terang. Kalau mak bapa ada kesilapan, kena sebut dia silap. Mak ayah kena sebut dia silap. Dan anak-anak ni kena mulai mengeluarkan apa saja yang ada di dalam hati perut dia ni lah. Sebelum-sebelum ni dia banyak simpan dan dia rasa mak ayah dia tak cakna. Ya. Tak cakna maknanya tak tahu. Sebab tu macam Farah pun dah 6-7 bulan kan. Kalau mak bapak yang cakna mesti nampak perubahan. Tapi hari ni mak bapak sudah pun mulai cakna. Cuma yang ramai mak ayah yang dekat luar sana yang tak boleh nak buat apa sekarang ni dengan keadaan. Sebenarnya dalam PKP ni kami menerima banyak sangat panggilan-panggilan untuk masuk ke Raudatul Sakinah juga, tapi kita pun bukan penuh kan. Kena bagi-bagi dengan kawan-kawan pusat-pusat perlindungan yang lain. Tapi dalam masa yang sama kita minta kepada mak ayah tolonglah nombor satu jadi orang yang cakna lah terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak dia tu. Mesti akan nampak satu kelainan. Mesti akan nampak berbeza punya bila anak-anak ni ada masalah. So, pergi face to face dengan dia. Kalau tak boleh nak face to face, panggilkan orang ketiga yang boleh membantu mereka untuk bercakap dengan anak ni. Bagi anak masa ruang untuk bercakap. Umi, kalau nak tanyakan sedikit, ini untuk kita pengetahuan kita sebagai ibu bapa kan. Berdasarkan apa yang Umi dah melihat semua yang dah memasuki Raudatul Sakinah ni, adakah mereka mempunyai sedikit sebanyak persamaan daripada segi mungkin latar belakang keluarga mereka, masalah keluarga? Adakah mereka semua yang berada di sana mempunyai satu mungkin unsur yang membuatkan mereka menjurus ke arah sana? Mungkin mulai dari keluarga sendiri. Ada beberapa kategori lah, bukan satu je. Bukan. Nombor satu of course agama. Baik. Yang Umi nampak lacking mengambil ringan hal-hal agama ni. Yang kedua ni adalah persekitaran. Persekitaran yang tak membantu. Jiran, extended family kan. Ada 1/3 daripada anak-anak kami di Raudatul Sakinah ni yang telah dicabul daripada awal. Daripada usia sangat muda. Dicabul. Maknanya pernah disentuh oleh orang yang dikenali, family juga, di kalangan family, ada juga di kalangan jiran ataupun kampung ataupun taman. So persekitaran ni Umi sebut tentang yang tak membantu. Dan dalam masa yang sama media sosialnya yang sangat sangat luas sehingga anak-anak ni tak tanya dekat mak ayah disebabkan mak ayah tidak menjadi pendengar dan mendengar dengan kasih sayang. Itu benda. Dia dengar saja tak cukup. Dia kena dengar dengan kasih sayang. Sebab bila dengar dengan kasih sayang, boleh rasa, boleh dapat feeling kalau anak ada masalah. So, itu nombor 2. Nombor 1 tadi apa? Nombor 1 tadi agama. Nombor 2-nya tadi persekitaran. Persekitaran tadi termasuk jiran, termasuk juga media sosial. Yang ketiganya adalah sebenarnya yang ketiga tadilah media sosial. Media sosial. 3 ni. 3 perkara yang utama yang menjadikan anak-anak ni terjebak dengan begitu pantas sekali. Baik, Umi. Maknanya kalau kita kaitkan dengan apa yang Umi cakap tu, Laili dan juga Farah memang komunikasi dalam keluarga memang tak ada ke bagaimana? Dia bukan tak ada. Cumanya kita selalu mindset yang contoh bila kita dah mula meningkat awal usia belasan tahun ni, kita akan ada satu perasaan yang kita nak sayang orang. Itu lumrah lah kan. Kita semua nak rasa disayangi. Jadi bila kita dah mula minat dengan orang ataupun ada orang minat kita bila kita nak bercakap hal-hal macam tu, mesti mak ayah kita nak dengar. Kita dah mindset macam nanti mak ayah aku marah, tak boleh. So kita banyak bercakap, kita cari kawan. So kita banyak kurang dengan family. Sebenarnya kadang-kadang family ni boleh tidak dengar, cuma kita yang tak berani untuk bagi tahu. Sebab bila kita tak mencuba untuk bagi tahu, tak cuba untuk bercakap, berkomunikasi tu, family pun kita tahulah. So kita pun dah mindset, mak ayah marah. So bila mak ayah marah, kita akan cari kawan. So kawan pula jenis yang dia salah kawan. Yes. Tak. Salah inilah pergaulan itu. Tapi sebenarnya masa bila dia sebut pasal keluarga tu tadi, yang Umi sebut faktor utama agama tu tadi, dia datang duduk dalam keluarga duduk dalam tu.
Sebab agama ni kalau keluarga tidak mendidik, tidak membimbing anak-anak daripada awal, dia memang akan jadi tersasar lah. Tersasar lah. Sebab tu ada faktor keluarga kat situ. Tapi ada ramai juga keluarga yang memang pegang agama, cuma dia pegang tu very rigid. Very rigid. Dia tidak ikut macam apa kata Saidina Umar Al-Khattab, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. So zaman ni dah tak sama zaman yang dulu-dulu. Dah tak ada apa-apa dulu kan. Hari ni ada sangat luas. Dunia semua di hujung jari anak-anak ni. Siapa dia orang nak, tak dapat bercakap dengan mak ayah, dia akan cari Mr. Google dia. Itu Pak Syekh Google dia tu yang paling kuat lah untuk dia tanya macam-macam. Ataupun dia akan tanya pada kawan-kawan dia yang tak pakar tu tadi. Yang pakar dalam bercerita tapi tak pakar dalam macam mana nak handle. Kalau hari ni Umi tanya, bukan hari ni lah, sebelum ni Umi tanya, pernah dengar tentang penyakit kelamin? Pernah dengar tentang HIV? Dengar gitu je. Tapi tak pernah rasa akan menginsani kita. So ni benda-benda ni kawan-kawan tak cakap. So memang kita nak kena dapatkan ilmu tu. Baik. Mungkin perkongsian hari ini banyak kita dapatlah banyak pihak yang akan mendengar dan meneliti kembali kan bagaimana didikan yang perlu diberikan. Kesalahan itu jangan diletakkan sepenuhnya kepada anak-anak. Farah, mungkin Farah ada kata-kata yang boleh dikongsikan. Mungkin sebaya dengan Farah kan, adik-adik yang mungkin sekarang kita lihat di usia 8 tahun pun dah ada kan kes-kes yang sebegini. Mungkin perkongsian daripada Farah sendiri, nasihat daripada mereka. Untuk remaja yang kat luar sana, jagalah diri. Macam kalau ada apa-apa pun, kongsilah dengan mak ayah. Kalau tak ada mak ayah pun, kongsi dengan orang terdekat. Jangan simpan. Nanti macam apa orang kata, bila simpan, lama-lama akan macam jadi dendam and nak buat benda tu lagi, buat lagi. Kalau macam kita kongsikan mak ayah, maybe mak ayah boleh bantu selesaikan apa yang patut. Laili, sebagai kakak dan adik alumni Raudatul Sakinah. Untuk pesanan saya, pertama sekali, jangan terlampau ikut nafsu. Sebab kadang-kadang bila nafsu tu kita biarkan dia menguasai diri kita, pemikiran kita penuhkan dengan nafsu je. So kita tak dapat fikir yang betul pun. So selalu orang kata berfikir dulu sebelum buat. Kau tak fikir ke sebelum kau buat? Macam tu kan. Tapi masa tu sebab kita dah penuh dengan kita punya nafsu. So jadi sebelum pesanan saya, sebelum kita nak buat sesuatu tu, tolong kita ingat pertama sekali, ingat setiap kali kita nak buat jahat je apa ke kita nak buat tu, kita ingat mak ayah kita. Sebab kita ni lagi perempuan, kita bawa nama, title mak ayah kita kat sini. So semenjak dulu saya tak biasa tak biasa melebihkan keluarga. So kalau sekarang ni saya berfikirkan, okey, nama baik keluarga kena jaga. Itu memang penting sebab dulu aku dah pernah kotorkan. So janganlah aku kotorkan lagi sekali. Baik. Terima kasih Farah, Laili dan juga Puan Rosmawati Zainal. Terima kasih juga kepada Raudatul Sakinah di atas perkongsian ini. Baik, selepas ini kita dah habis dah penghujung rancangan. Tapi jangan lupa nanti minggu depan hari Isnin vaksin COVID-19, apa yang perlu kita tahu. Banyak dah sedikit informasi yang kita tahu berkenaan vaksin ni kan. Betul. Berjaya atau tidak, selamat atau tidak untuk digunakan. Itu akan dibincangkan. Semoga hari ini memberikan manfaat bagi anda semua di rumah. Kita jaga sama sendiri dan jangan lupa untuk bertanyakan khabar anak-anak kita. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Jaga diri untuk hujung minggu ini. Jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.